Jadi hari ni hari last visit. Kita ada driver pilot kita, Encik Amri, Dr. Aiwin, MA Sabri, case manager kita yang hebat. Kat belakang tu pakar kita lah, yang famous, Dr. Suri. Hai, Assalamualaikum. Saya Ashraf, seorang trainee dalam Secretary. Dalam video ni saya nak cerita tentang satu cabang dalam Secretary yang saya rasa ramai tak tahu, iaitu Secretary Community, dan saya cuba berikan gambaran macam mana rupanya jadi trainee dalam posting Community and Rehabilitative Secretary ni. Sebelum kita cerita tentang Secretary dalam Community, kita kena sentuh dulu tentang institusi mental. Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi dengan keluarga pesakit dan juga kenalan-kenalan saya sendiri, orang akan kaitkan pesakit Secretary dengan institusi-institusi mental seperti Hospital Bahagia di Tanjung Rambutan dan Hospital Permai di Tampoi. Keluarga pesakit akan tanya, "Doktor, tak boleh hantar ke adik ipar saya ni ke Tanjung Rambutan?" Sebenarnya sejak tahun 1950-an, bidang psikiatri telah menjalani satu proses yang kita panggil deinstitutionalization, iaitu mengeluarkan pesakit mental daripada institusi mental balik kepada komuniti. Sebelum tahun 1950-an, fokus rawatan penyakit mental serius seperti skizofrenia adalah mengasingkan mereka daripada masyarakat kerana mereka ni dilihat boleh bertindak agresif dan boleh membahayakan nyawa orang lain. Tapi Alhamdulillah, setelah penemuan ubat-ubatan psikotropik pada tahun 1950-an, penyakit mental serius mula dilihat sebagai satu penyakit yang boleh dirawat dan mulalah proses deinstitutionalization ni. Di Malaysia pun sama, sejak tahun 1950-an, rawatan pesakit mental perlahan-lahan beralih daripada institusi mental kepada hospital-hospital umum. Perkhidmatan psikiatri komuniti pertama sekali diadakan di Ipoh pada tahun 1967. Sejak tahun 1990-an, bilangan katil yang diperuntukkan di institusi mental mula dikurangkan dan rawatan psikiatri mula ditumpukan di peringkat komuniti dan diperkukuhkan lagi dengan Akta Kesihatan Mental 2001 dan Peraturan Kesihatan Mental 2010. Jadi jawapan kepada "Doktor, tak boleh hantar ke adik ipar saya ni ke Tanjung Rambutan?" kita dah tak rutinly hantar individu-individu yang ada penyakit mental ke institusi, melainkan kes-kes tertentu seperti kes forensik dan sebagainya. More often than not, kalau pesakit bergejala dan memerlukan kemasukan ke ward, pesakit akan dimasukkan ke ward dan dirawat dalam jangka masa yang pendek, kemudian di-discharge semula kepada keluarga dan komuniti. Jadi di sinilah fungsi komuniti psikiatri, iaitu merawat pesakit di komuniti dan juga memulangkan pesakit komuniti, iaitu membolehkan mereka berfungsi di dalam komuniti, di dalam keluarga melalui proses rehabilitasi. Ringkasnya ada dua komponen dalam komuniti psikiatri, iaitu Community Psychiatry Unit yang melakukan rawatan ke rumah dan juga mentari ataupun pusat kesihatan mental masyarakat yang lebih menumpukan kepada proses rehabilitasi seperti rawatan cara kerja dan sokongan pekerjaan. Untuk pesakit-pesakit mental serius yang memenuhi syarat, Community Psychiatry Unit ataupun CPU akan membuat lawatan ke rumah. CPU ini dinaungi oleh pakar dan dianggotai oleh pegawai-pegawai perubatan yang menjaga, MA dan jururawat merangkap case managers dan of course pilot atau driver yang akan menyampaikan kami ke rumah pesakit. So ini pilot kita yang sebut je mana-mana rumah pergi. Tak payah waste, tak payah Google Map. Ni case manager kita yang lagi satu lah ni. Abang Mat, berapa rumah kita nak visit hari ni? Hari ni dah 5 biji 5 biji 5 biji rumah. Okay, kat area mana? dekat kampung Raya Jejawi. Dekat ada Cenar ada 2 rumah. Okey. Dekat Hari Kampung Bawah. Jauh-jauh lah hari ni. Okey. So apa kita tengah buat sekarang ni? Pada pagi ni sebenarnya kita keluar CPU visit lah dengan CPU team. Kita offer services daripada CPU yang di mana kita bagi suntikan kepada pesakit dan juga membekalkan ubat-ubatan oral medication lah. Tapi berdasarkan penilaian jugalah, kita tengok pesakit macam mana, di keadaan di rumah macam mana, is patient maintaining well, is patient having any issues macam tu, dan juga dapatkan collaborative input ataupun penilaian daripada keluarga juga, sebab diorang yang tinggal lebih masa daripada kita di sana, untuk membantu pesakit lah sebenarnya. Selain daripada ubat-ubatan dan rawatan di rumah tu, masa kita buat penilaian tu, kita tengoklah kalau patient ada isu medical yang perlu urgent attention, perhatian macam tu, kita akan nasihatkan keluarga bawa ke klinik kesihatan berdekatan. Lepas tu kita juga memainkan peranan dalam
memberikan psychoeducation kepada patient dan juga keluarga lah, di mana kita cakap atau bagi tahu dia orang yang kepentingan untuk mengambil ubat-ubat tersebut dan apa yang akan jadi kalau tertinggal ubat-ubat itu. Yang lagi pentingnya kita memang bagi sokongan lah, maksudnya kepada pesakit yang tiada transport atau tak ada means to come to hospital to see us, we go to them. Jadi bila kita sampai ke rumah pesakit, kita akan nilai keadaan pesakit, adjust ubat-ubatan kalau perlu, beri ubat suntikan berkala dan engage dengan ahli keluarga. Untuk kes-kes yang lebih kompleks, pakar akan turut serta mengikuti lawatan ke rumah dan menjalankan rundingan kepada pesakit dan ahli keluarga. Dan of course, after a hard day's work, makan-makan. Tapi tak semua itu indah ya semasa lawatan ke rumah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, inilah apabila dia terpijak bom. Okey, tengok muka dia. Dan selepas habis lawatan, masa untuk membuat laporan lawatan ke rumah atau menyiapkan slides presentation untuk 21 topik yang kami kena present sebagai trainee dalam posting community and rehabilitative psychiatry ni. Pakar dan MO juga bertanggungjawab untuk menjaga pusat kesihatan mental masyarakat ataupun lebih dikenali sebagai Mentari. Fokus Mentari adalah menjadi pusat kesihatan mental yang dekat dengan masyarakat untuk kita jalankan aktiviti-aktiviti seperti advokasi, pendidikan keluarga, rehabilitasi melalui terapi cara kerja dan sokongan pekerjaan, selain menjadi klinik psikiatri untuk klien yang duduk berhampiran. Melalui platform Mentari ini, klien-klien boleh kenal antara satu sama lain dan keluarga klien juga boleh berkenalan antara satu sama lain dan membentuk jaringan sokongan yang baik. Sahabat saya Dr. Awin telah berjaya menganjurkan 2 program yang bagus dalam masa 3 bulan ni, iaitu Hari Advokasi Mentari di mana klien dan ahli keluarga datang untuk menjamu jamuan hari raya di samping menambah pengetahuan dan bersantai secara langsung dengan petugas kesihatan dan sesama ahli keluarga klien yang lain, dan juga resume workshop yang melibatkan majikan seperti McDonald's dan juga pihak Perkeso untuk menyediakan klien untuk alam pekerjaan. Okey, ini adalah hari terakhir untuk visit. Ceritakan pengalaman anda tentang 3 bulan posting. Ya, Alhamdulillah, rasa dalam masa 3 bulan ni dapat banyak belajar daripada pakar yang merakam, yang sudah tuturi. Kita puji pakar dulu. Yang kedua, Alhamdulillah, rasa macam even though 3 months dapatlah make change in ourselves and also patients life. Okey, Awin. Terima kasih kepada peluang yang diberikan lah sebab dapat buat attachment dekat Mentari Mentakap ni, memang rasa very helpful lah. Banyak belajar daripada pakar-pakar yang jaga dan juga dapat bantu patient untuk functional recovery lah. Sebenarnya community psychiatry ni lah antara sebab saya minat dengan psychiatry. Lepas first time saya ikut CPU team buat home visit masa saya medical student dulu. Community psychiatry ni dia buat kerja primary care dengan tertiary expertise. Daripada advokasi, pendidikan masyarakat, pengesanan awal, perawatan awal, even rawatan intensif dan akhirnya rehabilitasi untuk memulangkan semula pesakit ke komuniti dan alam pekerjaan. Kalau bidang-bidang kepakaran yang lain, kalau pesakit tak nak makan ubat contohnya ataupun pesakit lupa makan ubat, tak banyak benda yang kita boleh buat melainkan nasihat. Dalam masa 5 minit yang pesakit tu boleh jumpa doktor. Tapi dengan community psychiatry ni kita boleh buat lawatan ke rumah, sediakan pill box supaya patientmu tak lupa, lawat ke rumah setiap minggu untuk pastikan dia makan ubat, buat suntikan jika pesakit dan keluarga setuju. Pesakit yang di-discharge daripada ward tak dibiarkan begitu saja. We make them well and we keep them well, insyaAllah. Ada seorang pesakit yang kita buat home visit. Masa kita visit dia, kita nampak dia dikurung oleh keluarga dalam, boleh kita kata sebagai kandang lah. Tempat tu kotor, dia tak pakai baju, ada makanan basi atas lantai. Jadi Alhamdulillah, dengan kerja berpasukan, kita berjaya bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan dan kini pesakit telah pun ditempatkan di rumah jagaan yang mudah-mudahan lebih baik untuk kebajikan dan hak asasi pesakit. Jadi kita selesaikan masalah sampai ke akar umbi mengikut kapasiti kita dan bekerjasama dengan agensi-agensi lain jika perlu seperti Jabatan Kebajikan, Perkeso, NGO, zakat dan sebagainya. Holistic approach, pendekatan menyeluruh ni lah yang mendatangkan kepuasan kepada saya sepanjang 3 bulan menjalani posting ni. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada bos merangkap supervisor saya Dr. Firdaus, pakar yang menjaga psychiatry community Dr. Zuri, sahabat trainee saya Dr. Aiwin, staf-staf CPU dan Mentari. Terima kasih kepada semua kerana memberikan ruang dan kepercayaan kepada kami sepanjang 3 bulan dalam posting ini. Setakat ini video saya untuk kali ini. Kalau video ini memberi manfaat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe. Jaga diri. Till the next one. Bye.